Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung minggu lepas lagi. Tak dengar? Sambung minggu lepas. Dengar ke? Tak dengar? Dengar. Iaitu haram tidak bertegur sapa atau memutuskan hubungan lebih daripada 3 hari tanpa uzur syar'i. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal kepada seseorang Islam memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 malam di mana mereka berdua bertemu, yang ini berpaling ke sini dan yang ini berpaling ke sini. Yang terbaik di antara mereka berdua ialah yang memulakan salam. Hadis yang kedua tu begitu juga, dengan sanad yang lain lebih kuat tu juga. Cuma beza lafaznya. Saat ni dia kata yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, sedangkan di sini yasuddu hadha wa yasuddu hadha. Itu beza. Dari segi maknanya serupa. Yang ni paling kot ni, yang ni paling kot ni. Jadi beradab belakang, tidak beradab muka. Riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal kepada orang mukmin, tadi muslim, orang mukmin memutuskan hubungan dengan saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da 3. Tidak boleh memutuskan hubungan lebih daripada 3 malam atau 3 hari. Kemudian bab haram zan, bersangka buruk, wat tajassus, dan mengintip rahsia orang, wat tanafus, berlomba-lomba, berebut dunia, wat tanajush, dan pura-pura hendakkan sesuatu barang untuk melakukan barang. Itu maksud tanajush. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wazzan, jauhilah sangka buruk atau buruk sangka, kerana sangka buruk itu adalah perkara yang sangat dusta, adalah ucapan yang paling dusta, paling bohong. Wala tahassasu, jangan mengintip, jangan mengintip untuk sendiri dan untuk orang lain. Wala tahassasu, jangan mengintip untuk sendiri. Wala tajassasu, jangan mengintip untuk orang lain. Wala tanafasu, jangan kamu berebut-rebut atau berlomba-lomba mendapatkan dunia. Wala tahasadu, jangan kamu dengki-mendengki atau saling berdengki. Wala tabaghadu, jangan benci-membenci, saling membenci. Wala tadabaru, jangan kamu bermusuhan ataupun saling berpaling belakang, menghadap belakang, tidak menghadap muka.
Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahajjaru. Ada juga riwayat macam begitu, ada la tuhajiru, ada juga serupalah maksud dianya, iaitu jangan memutuskan hubungan ataupun jangan tidak bertegur sapa. Samalah maksudnya. Wala tadabaru, jangan bermusuhan. Wala tahassasu, jangan kamu mengintip, mencari keburukan orang. Tahassasu daripada hasah, yakni deria, panca indera. Jadi jangan kamu gunakan mana satu daripada hasah kamu, panca indera kamu untuk mendapatkan keburukan orang. Itu asal dia je. Mengintip keburukan orang. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebahagian daripada kamu menjual atas jualan orang lain. Maksud dia, jangan sebahagian daripada kamu menjual sesuatu barang setelah barang itu dipersetujui untuk dijual kepada orang lain. Itu maksudnya ala bai'i ba'dhin. Ataupun jangan seseorang daripada kamu menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Boleh juga, supaya wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu dengki mendengki, jangan kamu benci membenci, jangan kamu mengintip untuk orang lain, dan jangan juga mengintip untuk diri sendiri. Wala tanajashu, dan janganlah kamu berpura-pura menawar sesuatu barang. Menawar, meminta, hendak membeli sesuatu barang dengan harga yang mahal, tetapi sebenarnya kamu tidak nak. Itu maksud tanajashu. Yang ni termasuk dalam penipuan jugalah, satu bentuk penipuan. Jangan kamu menipulah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi hak tadi juga, cuma ada beza sikit sanad dia tu. Di dalam riwayat itu ada beza sedikit lafaz, iaitu la taqata'u, jangan saling pulau memulau, jangan boikot memboikot antara sesama kamu. Wala tadabaru, jangan kamu saling menghadapkan belakang, ini tidak menghadap muka, ini balah. Wala tabaghadu, jangan kamu saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling berdengki. Wa kunu ikhwana, tetapi jadilah kamu saudara. Kama amarakumullah, seperti yang Allah perintahkan kepada kamu. Lagi riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, lebih kurang tadi yang lafaz dia tu je dulu, kemudiannya la tabaghadu, jangan benci membenci. Wala tadabaru, jangan bermusuhan. Wala tanafasu, jangan berebut-rebut dunia. Wa kunu ibadallahi ikhwana, supaya tadi juga. Bab tahrimi zulmil muslim, ini bab haram menzalimi orang Islam. Wa khadlihi, dan membiarkannya dizalimi. Itu maksud khadlihi. Wa ihtiqarihi, menghinanya. Dan haram juga darahnya, kehormatannya, dan harta bendanya. Ini haram dicerobohilah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jangan kamu dengki-mendengki, jangan kamu menipu. Tanajus itu ada makna seperti tadi lah, asal dia. Wala tabaghadu, jangan benci membenci. Wala tadabaru, jangan bermusuhan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sebahagian daripada kamu atau seseorang daripada kamu menjual setelah dijual kepada orang lain. Menjual sesuatu barang setelah barang itu dijual kepada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, bahkan jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu adalah saudara orang muslim yang lain lah maksudnya. La yazlimuhu, dia tidak akan menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak akan atau tidak boleh, jala belakang lah tu, dan tidak boleh membiarkannya dizalimi. Wala yahqiruhu, tidak boleh atau tidak akan dia buat wala yahqiruhu, tidak boleh dia menghinanya. At-taqwa hahuna, taqwa di sini, berada di sini. Wa yushiru ila sadrihi, baginda mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Taqwa di sini, taqwa di sini, taqwa di sini. Dia tunjuk ke dadanya 3 kali. Bihasabi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu dikira jahat apabila dia menghina saudara seagama dengannya, apabila dia menghina orang muslim yang lain. Setiap orang Islam itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya kepada ataupun ke atas orang Islam yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, serupa tadi juga, serupa dengan hadis Daud tadi, cuma ada lebih kurang dia. Antara hak dia tambahnya dalam riwayat ni, iaitu sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu, tidak juga melihat kepada rupa kamu, tetapi dia melihat kepada hati-hati kamu. Sambil baginda mengisyaratkan dengan asabi'ihi, jari jemarinya ke dadanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kamu dan harta benda kamu, tetapi dia melihat kepada hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Babun nahyi 'anis syahna, ini bab larangan bermusuhan ataupun larangan bermusuhan, berseteru lah, ataupun menyimpan dendam kesumat terhadap satu sama lain. Itu maksud syahna lah kalau tu. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan pada hari Khamis, maka diampunkan untuk setiap hamba yang tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain, kecuali seseorang yang ada dendam kesumat di antaranya dengan saudaranya, ada permusuhan di antara dia dengan saudaranya. Dalam keadaan itu dikatakan anziru hadain, bagi tempoh kepada dua orang ini, bagi tempoh, yakni Allah kata kepada malaikat lah, bagi tempoh kepada dua orang ini, biar mereka berdua berbaik-baik, berdamai, bagi tempoh, tunggu dulu sehingga dia berdamai, tunggu dulu atau bagi tempoh lah kepada dia, biar dia berdamai ataupun berbaik-baik. Dengan sanad satu lagi serupa juga, cumanya dia beza lafaz.
Kecuali tu, kecuali tadi, kecuali dua orang yang tidak bertegur sapa, dua orang yang memutuskan hubungan. Hubungan baik yang putus, mana balah lah. Kecuali tu. Dalam riwayat Ibni Abdah kata Qutaibah, illal muhtajirain, lafaz dia berbeza, maksud dia sama. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, satu ketika tu dia memarfukkan hadis ini, katanya, amalan manusia dikemukakan pada setiap hari Khamis dan Isnin, maka Allah mengampunkan, Allah Azza wa Jalla mengampunkan pada hari itu untuk setiap orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, atau menyekutukan Allah dengan sesuatu serupalah, kecuali seseorang yang ada dendam kusumat di antaranya dengan saudaranya, ataupun ada permusuhan di antaranya dan saudaranya. Ketika itu dikatakan yakni kepada malaikat, bagi tempoh dulu kepada dua orang ini, biar dia berbaik-baik. Kamu bagi tempoh kepada dua orang ini, biar mereka berdua berbaik-baik atau berdamai. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, amalan manusia dikemukakan dalam seminggu, dalam setiap kali Jumaat, maksudnya dalam seminggu dua kali, iaitu pada hari Isnin dan hari Khamis, di mana diampunkan untuk setiap hamba yang mukmin, yakni pada hari itu, kecuali seorang hamba yang ada permusuhan di antaranya dengan saudaranya. Ketika itu dikatakan utruku, ataupun urku, tunggu, nanti dulu, bagi tempoh dulu kepada dua orang ini, hatta yafi'a, sehingga mereka kembali ke pangkal jalan, kembali kepada ajaran yang benar. Yang ni berhentilah bermusuhan itu. Kita sekarang dulu tengok. Tengok semula. Jadi baru ni sudah ada dah ni lebih kurangnya dalam hadis tu ada dah larangan tidak bertegur sapa, ataupun memutuskan hubungan persaudaraan sesama Islam lebih daripada 3 hari itu ada dah. Dan Nabi larang dah tu. Cuma ni di tajuk ni khusus pula, memang 3 hari, setakat 3 hari. Mana lebih pada tu tidak halal. Dalam masa 3 hari itu boleh lagi, dimaafkan lagi. Sebab kita kadang-kadang apabila nak marah, tak boleh nak kecek. Itu hak semula jadi manusia tu. Semula jadi tu bui juga sikit, tak apalah. Dah tak boleh nak marah sangat, tak boleh nak kecek, tak apa, biar. Tapi sekat 3 hari, lebih pada 3 hari tak boleh. Itu jadi telajak dah lah. Jadi telajak. Jadi tidak halal kepada seseorang Muslim itu memutuskan hubungan dengan saudaranya. Yang ni kerana balah lah, tidak berhubung. Kalau tidak berhubung, kalau saja je memang duduk jauh, memang tidak ada apa-apa keperluan, tak kecek, tu tak apa. Waktu tu ni kerana ada permusuhan yang jadi tidak kecek tu. Kira-kiranya kalau jumpa pun tak kecek juga, tidak beri salam juga. Kalau memang tak berjumpa, memang tak ada apa-apa keperluan, hajat, maka tak kecek lah, tak telefon lah, kita tak apa tu. Ni kerana ada permusuhan. Jadi tak kecek lebih daripada 3 hari tak boleh. Di sini sebut 3 malam, serupalah dengan 3 hari tu. Jadi 3 hari itu 3 hari 3 malam lah. Di mana kalau jumpa pun ni sifatnya. Ini menggambarkan permusuhan lah. Kalau jumpa pun hak ni paling kot ni. Hak ni paling kot ni, tak beradab muka. Tak beradab muka. Tidak kata beradab depan gini. Aku ni belakang, beradab belakang. Tak saya tengok ni lah.
Kalau boleh tak saya tengok, tak saya kecek lah. Kalau tidak jadi kena kecek, kena senyum kau. Jadi tak say lah. Tak say bagus tu. Jadi antara dua ni kalau ada berlaku hak lebih baik, Nabi kata ialah yang memulakan salam, sebagai tanda dia apa ni, tekan perasaan dia, tanda dia nak baik. Bukan buat Nabi salah saja, lepas tu kira dah lepas pada Nabi salah tu tak sekecek, tak adil lagu tu. Nabi salah saja. Dia mungkin Nabi kata Nabi salah, jadi dia Nabi salah tu pakai Nabi salah saja, tak adil. Nabi salah tu muqaddimah. Hak sebenarnya tanda dia bersedia nak kecek, nak baik. Begitu. Dalam hati dia tu kena ada hak tu. Jangan semata-mata nak melepaskan diri. Dah Nabi kata wis salah, kita wis salah, lepas 3 hari pula dah, lepas tu wis salah saja pula. Nak melepaskan hak tu, tak sah. Tak boleh. Dia kena sungguh-sungguh. Mana wis salah tu tanda kita sudah maafkan, kita nak lupa lah hak lepas tu, dan bersedia dah nak kecek. Jadi walaupun kecek tu mungkin mula-mula tu tidak berapa, sepuluh skala lah muka, tak apalah, asal kecek. Tidak kata tak suruh sepuluh skala lalu, tidak, asal kecek. Bila kecek dia jadi lain lah, jadi lain. Jadi tak boleh. Ini dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan dunia, bukan yang berkenaan dengan agama. Kalau berkenaan dengan agama, nak jaga agama kita tak apa, sebab banyak contoh dalam hadis sendiri pun ada. Bukan kata secara mutlak tak boleh, tak. Nabi sendiri suruh pulau 3 orang sahabat dia yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Salah seorangnya Ka'ab bin Malik. Seru dalam hadis ni ada semua. Nabi su pulau, tak boleh kecek. Ni kan maksudnya tak boleh, tidak halal kalau tak kecek, putus hubungan. Nabi suruh putus hubungan selama mana? 50 hari. Lama. Bukan 3 malam, 50 hari. Padahal kalau dia jumpa tengah jalan, dia wis salam pun orang tak jawab. Siapa setara tu? Kalau pergi masjid pun masing-masing dah ikut Nabi. Tu pernah ada. Jadi adalah apabila ulama-ulama perhatikan benda lagu mana hak boleh tu lebih daripada 3 hari, mereka dapati hak berkenaan dengan agama. Jadi hak tadi tu, hak kata tak boleh tu ki dunia. Ki dunia, banyaklah ki dunia ni. Kita katalah ni nak ke hak Cina tu, kita nak ke hak Cina tu, hak tu nak ke hak Cina tu juga. Boleh ke dia? No. Kita pun nak marah ke dia. Tu benda tu tak ada kena mengena dengan agama tu. Misalnya satu contoh, kita nak barang tu, dia nak barang tu, boleh ke dia? Kita pun balas dengan dia sampai 3 hari lebih tak kecek. Tak boleh. Kerana benda tu benda dunia. Kalau benda setara tu tak boleh. Tetapi ada sahabat sampai tak kecek, sampai mati dengan anak dia. Kini langgar hak dia royak. Dia royak Nabi, batuk, lawan. Dia gocok Ibnu Umar lah, gocok anak dia, hak nama Bilal. Dia gocok ada. Sebab Ibnu Umar kata Nabi royak orang Cina tak apa boleh pergi masjid. Anak dia kata kita nak larang, kata dia tak boleh, fitnah, kata dia. Aku royak hadis mu lawan, dia pun gocok dah ada. Aku tak sekecek semua. Dia tak kecek pakai mati. Maknanya kerana langgar sunnah, bantah sunnah sampai setara tu boleh. Sebenarnya ajar adab untuk mendisiplinkan dia. Dan semula beringat tidak main-main. Ada benda boleh main, ada benda tak boleh. Jadi antaranya tu, dan ramai banyak lagi contoh-contoh yang lain ada yang seumpama itu. Jadi tak boleh main-main. Lawan-lawan wak nganyi tak boleh. Misalnya kita kata nganyi, ramai lah orang tak faham, dia tak tahu benda tu.
Dia nganyi. Wak gapo janggut? Itu bukan nak gantung janggut dia ke nak? No. Misalnya wak nganyi. Tak ni. Dia taruh janggut, dia ikut sunnah. Dia kata sunnah. Pak kita bukan nak tupai janggut dia, tu nak tupai berani dia kau gapo kau, misalnya. Jadi kata gitu, jadi sampai macam menghina hak Nabi, tak boleh lagu tu. So ada mazhab orang memang tak bui orang perempuan lagi, soal lain. Jangan bantah. Jangan bantah. Sebab tu Sayyidina Umar dia nak menikah, bini dia syarat dia nak pergi masjid malam pun. Sebab Nabi SAW rakyat gini, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang orang-orang perempuan pergi ke masjid. Sayyidina Umar senyap, tak kata apa. Padahal dia mengikut pendapat dia tak pergi juga. Tapi bila orang rakyat hadis, dia senyap, ikut. Tak apa, terima. Dia terima syarat. Jadi kalau berkenaan dengan dunia, tak boleh. Berkenaan dengan dunia ni, tak adilah contoh kecil-kecil, contoh besar, kontrak. Kalau kita kata dah dapat kontrak, ya, tak boleh kita boleh orang lain jadi bala. Nah, sampai lebih daripada 3 hari tak boleh. Tak boleh hal lagu tu. Tapi kalau agama, misalnya kita takut, kalau kita kecek rapat dengan dia mempengaruhi kita, dia tu jahat, fasik, kita lemah, kita tahu, kita pun tak kecek dengan dia. Tak apa, nak jaga agama lagu tu. Itu panggil nak jaga agama, tak apa. Sebab kita lemah, ikut era dia. Kadang-kadang era pergi mana-mana, kita pergi juga. Lepas tu terlibat kita dengan maksiat, kita tak rasa baik dengan dia. Tak kecek, tak kecek, tak rasa berhubung dengan dia. Tak apa, tu kali lagu tu. Jadi banyaklah perincian yang dibuat oleh ulama. Tidak kata ni tak boleh kecek ni lebih daripada 3 hari ni secara mutlak, semua dalam keadaan lagu mana-mana pun. Tidak gitu. Seterusnya, supa jawab soalan gitu, yasuddu hadza wa yasuddu hadza, tu supa dengan makna yu'ridu, tu paling belakang. Hak tadi tak boleh lebih daripada fauqa 3 layal. Hak ni fauqa 3 ayyam. Hak tu 3 malam, ni 3 hari. Dia sebut tu nak ayatnya supa je, ikutlah nak kira hari ke nak kira malam ke. Supa je, maksudnya dalam masa 3 hari itulah. Tak boleh. Ini termasuk dalam hak orang Islam. Hak orang Islam. Dan itulah yang diajar oleh Nabi SAW, menjalinkan hubungan baik sesama kita. Jadi antara tanda hubungan baik tu kecek lah. Kalau tidak kecek balah tu, tak ada hubungan baik tu kalau lagu tu. Kemudian ini bab haram zan. Zan, berprasangka buruk, bersangka buruk. Itu maksud zan di sini. Tak boleh. Bukan makna dalam agama ni zan tak boleh pakai belaka. Dalam semua keadaan ada. Dalam fiqh banyak benar hukum kita pakai berdasarkan zan lah. Zan ni dia lebih berat ya daripada tidak. Lebih berat ya daripada tidak. Ikutlah gapo-gapo pun. Zan kalau dalam fiqh boleh dah pakai. Kita berat balik mana? Berat balik kita 4 rakaat dah, bukan 3. Tapi 3 ke 4, kita kata duduk tunggu sembahyang, tapi kita berat balik 4 dah. Jadi kita pakai duduk, lepas tu pergi salat. Begitu. Ataupun kalau dalam keadaan perlu sujud sahwi, sujud sahwi. Kalau tidak, padahal kita boleh pakai hak tu zon lah tu, bukan kita yakin. Banyak pakai zon tu. Jadi zon ini lebih berat balik. Misalnya 4 ke 3, kita berat balik 4, tu zon lah. Atau berat balik 3 ke tak kira lah. Zon kalau ada berat. Kalau kurang syak, berapa syak? Kurang. Dia mari ke tidak, berat balik tidur.
Syak. Misalnya kita kata kita syak, dia mari. Syak tu pada kurang, tidak duduk sama tengah. Kalau yakin, yakin tu yakinlah. Dalam akidah mesti kena yakin. Tak boleh, tak pandai syak, zon saja. Berat saja Tuhan ni ada. Tak boleh, kena yakin hak tu. Berat saja, lebih berat kita rasa Tuhan ni mendengar. Tak boleh. Tu kena yakin Tuhan Maha mendengar, tu kena yakin. Zon ni dalam bab fiqh boleh. Bukan tak boleh zon. Hak ni zon ni sini zon lain ni. Bersangka buruk, jadi su'uzan. Lawan dia salah lagi husnuzan. Kita kena ganda sama-sama Islam, husnuzan. Berbaik sangka. Kalau nampak molek dengan tak molek, kita kena letak alik molek. Ada maksud dia molek lah tu, yang kita tak tahu. Kena gitu. Apa lagi cerita sahabat dulu misalnya, peras apa balok peras. Jadi kita kena baik sangka. Adalah tu benda yang kita tidak tahu, yang tak sampai kita. Tapi mereka tu bermaksud baik, masing-masingnya bermaksud baik. Tak ada mana-mana pihak tu ada maksud tak molek nak dunia semata-mata, nak kuasa ke. Jangan lagu tu. Salah. Dia kena husnuzan. Dengan sesama kita ni pun, kalau gapo-gapo dia buat, kita kena sangka baik. Sangka buruk tak boleh. Sangka buruk tak boleh. Apalagi dalam keadaan kita, bila dia kata sangka buruk tak boleh ni, mana kita tidak yakin lah. Kalau yakin tak apa. Zon berat balik, dia ni gitu, ni tak kena ni, pun tak boleh lagi. Berat balik dia buat, kita kata maksiat, tapi kita tidak pasti lagi. Dia duk pepeh tangan tu, kita kata siapa dia pula? Kita kena suka baik. Dia pepeh tangan dengan adik dia ke, ada saudara dia ke, bini dia ke, kita tak tahu, dia baru nikah dah, mana kita tahu dah. Kita kena suka baik gitu. Jangan dia suka dia bawa siapa-siapa, jangan. Kecuali kalau kita yakin. Yakin lain. Ni zon berat balik. Dia buat maksiat pun kita kena kata dak. Dia ada tu benda molek, ada lah tu yang kita tak tahu. Kena gitu. Kena bersangka baik, sangka buruk tak boleh. Sebab tu ini sesuai dengan dalam Quran inna ba'dha dhanni ismun wala tajassasu. Itulah. Ni dalam hadis ni dia dekat-dekat dekat ni. Sebab tu dia letak sekali, Nabi pun sebut sekali. Sebab dalam Quran dia sebut sekali, tu sebut sekali. Jangan sangka buruk kepada orang. Sebahagian daripada sangka tu dosa. Dosa tu. Elakkan diri kamu atau jauhilah daripada bersangka buruk, yakni sesama kamu. Kerana sangka buruk itu akdzabul hadis, adalah cerita yang paling dusta. Cerita yang paling dusta. Sebab apa? Kalau banyak hak dusta, hak lain pun dusta juga, tapi hak ni paling teruk dusta. Pasal apa? Kita tuduh dia tanpa kita yakin. Kita tuduh dan kita sangka berdasarkan tuduhan itu, dia gini-gini. Itu tak boleh. Jadi menuduh seseorang Islam tanpa kita pasti, lebih berat lagi daripada berdusta biasa. Berdusta biasa. Sebab apa? Dengan tuduh gitu boleh jadi bahaya. Bahaya dia lebih besar lagi daripada kita bohong biasa. Sebab itulah menyebarkan hadis palsu ke apa berat. Sebab kita kata, Nabi kata, kita dakwa, padahal tak. Dan kesan dia tu buruk, kesan dia berat. Sebab tu dia jadi dosa besar. Begitu juga hak ni zon ini, kita membuat keputusan, membuat sesuatu tindakan berdasarkan sangkaan kita semata-mata. Kerana kita tuduh, tuhmah dia gini-gini, tak boleh lagi.
Wala tahassasu. Wala tahassasu, jangan kamu mengintip, cari rahsia orang. Pergi letak telinga kau dengar. Ini hasas juga. Pergi hintar kau, dia guna mata. Itu hasas juga. Ikutlah. Guna apa ni? Deria lah kita kata. Ada setengah ulama kata ini kita mengintip untuk diri kita sendiri. Mengintip untuk diri kita sendiri. Bukan ada siapa-siapa upah kita suruh kita intar kau ke apa. Saja kita nak seronok-seronok kita pergi ngitar orang mandi ke misalnya dah. Itu jangan. Kita ngitar dalam bilik dia buat gapo ke. Lepas tu kita suka keras orang dah. Lucu walaupun sayang kita tak boleh. Untuk kita sendiri ya. Saja seronok-seronok kita kata. Seronok-seronok boleh dosa. Tak ada pasal. Wala tajassasu. Jas asal makna dia sentuh dengan tangan, kita nak tahu demam kau tidur, panas kau tidur. Begitu. So kalau doktor dia jamuh nadi kau misalnya, tak tahu penyakit, itu jas. Jadi hak ni pun kita nak tahu rahsia dia tu, kita pergi rapat untuk nak tahu dah, tak boleh. Kalau dia sudah buat tu dalam keadaan tersembunyi dah, dia nak susuk dah, jangan kita kosek dia. Kecuali kalau benda tu memudaratkan orang lain, benda tu salah, maka boleh kita pergi geledah. Orang-orang yang bertanggungjawab lah, pihak polis ke, kalau tempat kita pencegah maksiat ke, siapa ke hak pada bertanggungjawab tu, orang panggil muhtasib. Dalam kaedah hisbah boleh pergi. Sebab Sayyidina Umar bila dia dapat berita dua orang ada arak di rumah dia, sifat orang Islam lah, dia suruh pergi geledah. Hak satu rumah tu tak ada, mana tak betul lah. Tapi hak salah lagi ada. Ada arak. Mana dia buat benda lagu tu. Ada perempuan meraung meratak orang mati, dia suruh heret waktu tu, dan dia pukul sampai jatuh ke kayu kelubur ni. Maknanya tak apa kalau benda tu benda yang kesalahan besar, salah. Tapi kalau benda tu benda kecil-kecil, dia cuba susut dah, hak peribadi, yang masalah peribadi dia dia tak usah korek tu. Dia ke dia. Takut-takut jadi mengintip. Kita tidak tahu apa maksud dia, kita tidak tahu. Kita kena sangka baik. Walaupun nampak dia macam maksiat ni, salah ni, jangan gaduh lagi. Gapa dia ada di sebalik tu, serah ke dia. Kita kena percaya sama-sama Islam. Tapi kalau perlu, misalnya kita kata dapat maklumat ada dadah, itu lain lah kan. Memang boleh lah kalau lagu tu. Pergi geledah, pergi robek habis segala beg dia, segala peti dia, boleh lah kalau lagu tu. Sebab itu bahaya. Bahaya bukan kepada dia, kepada orang lain pun bahaya. Kalau lagu tu tak apa. Atau untuk memastikan sesuatu, untuk memastikan sesuatu, dia dituduh mengikut peraturan kita tak boleh lagu ni, tiba-tiba dia buat. Jadi kita nak pastikan tu orang cerita. Jadi intip tu dalam batas dia, tak apalah. Begitu juga kalau bahagian pengintip kita kata SB lah. SB ni dia betul tak betul tu dia atas arah atas arah. Kalau yang betul dia SB tu tidak salah dari segi kerajaan Allah SWT pun dia ada SB dia. Tak tinggal kita pergi mana-mana, Raqib Atid, segala-gala jadi cantik. Kita tak nampak dia, kita tak khabar dia. Maknanya kalau Allah SWT buat gitu, kerajaan di bumi ni pun nak jaga keselamatan negeri dia boleh buat lagu tu, tapi dalam batas-batas dia lah. Ini orang panggil tajassus, jasus. Jasus tu spy lah. Apa ni kita panggil pengintip lah. Pengintip, ataupun orang panggil mata-mata gelap kau. Yalah. Kalau dalam batas dia ada keperluan demi keselamatan,
untuk jaga peraturan undang-undang, itu lain. Tapi kalau tidak, untuk kepentingan satu golongan saja, dan kalau dapat benda tu, dia akan hebohkan, sehingga jadi jatuh nama orang tu. Lagu tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Kalau dengan maksud tu tak boleh. Satu orang upah dia, pergi tengok, jangan tinggal dia, dia pergi mana pun, pasal keset kau, kamera kau, gapo kau pasal, untuk kepentingan dia. Tak boleh. Tapi kalau kepentingan tu ramai orang terpedaya, tertipu dengan dia, tak apa. Kalau buat lagu tu, dia nak jadi pemimpin, orang tak tahu cerita dia sebenar. Kita pun nak dedahkan lah orang sebenarnya. Kalau tidak, orang tertipu, orang pilih pemimpin yang teruk lagu ni. Kalau lagu tu lain. Jadi dia keadaan ni bergantung kepada keadaan lah. Tidak kata tak boleh langsung dah. Terutamanya berkait dengan peribadi lah, kita kata tak ada apa-apa keperluan berkait dengan masyarakat, itu tak boleh. Peribadi. Wala tanafasu, jangan berlomba-lomba berebut-rebut. Apa jadi bala, jadi musuh. Berebut apa ni? Dunia maksudnya. Berebut dunia, tak bui. Berlomba-lomba, tak bui. Hak dia buinya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau nak berebut, nak berlomba, nak gapo, berebut nak dapat pahala akhirat. Berebut nak kebajikan. Hak tu kalau nak berebut. Berebut, nak berebut. Tapi kalau berebut alah kau tak molek, berebut nak beli tiket sampai pecah, patah dah. Nak beli tiket, ikut lah gapo-gapo pun, tiket maksiat kita kata. Tu tak pandai lah tu nak berebut tu. Sampai jadi balong gocoh pula situ, patah gigi pula dah. Tak ada pasal. Tak ada pasal. Boleh dosa, boleh sakit lagi. Boleh dosa, boleh sakit. Wala tahasadu, jangan dengki-mendengki. Tak boleh dengki lah, maklum dengki ni benda lagu mana, iaitu kita tak senang tengok kelebihan ada pada orang lain. Hati kita baru senang kalau kelebihan tu hilang daripada dia. Biar tak boleh, kita pun juga sama-sama sengih dah, sama-sama sengih, tapi dia suka kalau hilang daripada orang tu. Ikutlah apa-apa, kepandaian kau, kekayaan kau, apa-apalah kelebihan orang Tuhan bagi, dia berasa begitu terhadap orang tadi. Tak boleh, haram, dosa besar berlaku ni. Dosa besar berlaku ni. Kalau kata banyak kan kita ambil air maya, hapus dosa, jemaah ke jemaah, hapus dosa, banyaklah hapus dosa ni. Kalau ada benda-benda lagu ni, tak memberi bekah. Dosa kecil kita pun tak terhapus. Ya kena tak ada ni. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu jaga diri daripada dosa besar, baru kami kafaratkan dosa-dosa kecil kamu. Tapi kalau tak jaga hak tu, mana dak lah. Dak lah. Lalu saja, tak ada apa dosa. Sebab itu dosa-dosa besar jangan buat sama sekali. Sebab apa? Kalau ada hak ni, jadi sakut. Dosa kecil tu tidak terhapus. Banyak tempat dosa kecil ini sini, hapus dosa dia walaupun banyak mana kan, macam-macam kan kita jumpa dalam hadis. Tapi kalau tak ada hak ni, kalau ada hak ni, tak ada. Bermakna orang Islam ni kalau ikut hadis, ikut Quran yang betul, dia akan jadi molek. Tak ada benda besar tu, benda mudarat tu, tak ada. Ada pun kecil-kecil. Sebab apa? Dia takut tak terhapus dosa kecil dia nak dia. Ada ni, dia tak akan buat lah kalau takut tu. Wala tabaghadu, jangan benci-membenci, sama-sama benci. Tak boleh. Maka segala benda yang membawa kepada kebencian sesama kita tu pun tak boleh. Tak boleh. Wala tadabaru, jangan paling belakang. Badi paling belakang. Tak usah beradab. Yang ni bermusuhan lah. Jangan bermusuhan. Tapi jadilah hamba Allah bersaudara. Jadi bersaudara sebagai saudara,
Tak ada lah ni hak ni. Jadi suka, baik, ikhlas, jujur, nak tolong menolong ada, fikir kebaikan dia, masa depan dia. Hak tu hak ada. Kalau saudara kan. Kalau tak ada hak di saudara ni, tak ada hamba Allah sebagai manusia yang lemah, manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ni, pegang amanah Allah. Tak ada ingat hak tu. Tak ada hak tu. Tak ada persaudaraan Islam, habis. Mari selalu hak tu. Tapi bila ada hak ni, hak tadi tu jadi terhalang, sekat. Sebab tu dia tutup dengan wa kunu ibadallah ikhwana. Lepas tu riwayat soalan ke tu juga la tahajjaru atau tuhajiru, jangan saling memutuskan hubungan, wala tadabaru, jangan bermusuhan, wala tahassasu, support tadi juga, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Kita janji dah nak jual, esoklah nak tutup kedai dah ni, tiba-tiba mari hak lain pula. Esoklah kita pergi dia, mari hak lain pula, dia tawar lebih mahal, kita pun jual ke dia. Esok kita menipu pula dengan waktu pelawak pula, kecek ke mana-mana pula. Jadi dosa bertindih-tindih, dosa berlapis-lapis. Jadi tak boleh lah kalau kita sudah jual, ada jual. Tak boleh lah, ni orang dah ni. Kena ayat betul. Jangan kerana nak untung kita jual kepada orang lain setelah kita berjanji dah. Apalagi kita sudah jual dah, ambil piti dah, cuma barang tu tak ada ambil. Lepas tu kita buat hilah macam-macam pun. Kadang kita jual kepada orang lain nak untung, tak boleh lagu tu. Pasal apa? Jadi sakit hati, tersinggung sangat perasaan tu. Dia mari daripada mana? Pucuk pasir putih, kita kata mari Kota Baru nak ambil barang dia, tiba-tiba tak ada janji mari. Misalnya kita kata kan, tidak sakit hati. Jadi situlah punca jadi balah tu. Jadi hak Nabi SAW sebut ni punca jadi balah. Jangan buat hak jadi punca jadi balah pun jangan. Jadi berasa hati, kecil hati, jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, seperti tadi juga. Lepas tu hak salah gini serupa juga, cuma dia ada tambah wala tanajashu. La tanajashu. Hak ni pun jadi punca juga. Tanajush, gapo dia? Orang tu duduk jual barang, tak ada orang pun, dia pun pergi. Kata dia, mari. Dia pun royak, benda ni mahal ni, saya nak beli dengan harga ni, padahalnya tidaklah harga tu. Saya 500 nak beli, 100 pun tidak benda tu, tapi menyebabkan orang sebelah dia ni, jodoh sungguh ni dah. Jadi dia tu gomo nak suruh orang belilah, sama ada dia pakat dah kau dengan penjual itu ataupun tidak, kau nak suruh laku mahal barang kawan tu. Jadi menipu pula juga secara tidak langsung. Jadi kawan ni pun nampak dia macam nak dalam kedai ke dia ke tak, baik kita belilah dulu dah, padahal dia tak akan beli pun. Dia walak-walak ya, dia pura-pura nak ni, sikit-sikit lagi kita nak, tak ada pintis lagi, tapi nak benar ni, dia walak-walak gitu. Murah benar ni, tak jumpa lagu ni ada tempat lain. Jadi kawan ni pun naik angin. Naik angin tu nak beli lagi, sedang boleh ada pintis dalam poket, waktu baik beli lagi. Padahal benarnya bukan 500, 100 tak sampai. Tapi cara dia buat tu, ini tanajus, jadi menipu. Kalau dia tahu lagu mana, orang je beli tak dia, kalau dia tahu, golek kepala. Golek kepala, pakak kau mana dia kata pakak. Jadi nak marah belakang. Lepas tu mula tak segi beli dah situ. Ada pasal-pasal rugi, tak ada pasal-pasal. Jadi orang pun pakat, dia pun tak segi dah lah situ. Tak ada dah lah perniagaan saudara tu. Jadi kau jatuh. Kalau dia pakat, nak sabarlah, itu akibat dia lah. Kalau dia tidak pakat pun boleh jadi juga jatuh. Orang ingat dia pakat, padahal tidak. Nyanyi lah, buat nyanyi apa ni, tuai kedai. Jadi lagu tu tak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, sumpah juga. Jadi hak tadi lah. Lepas tu dalam riwayat sebelum akhir tu, la taqata'u,
Itu hak beza sikit. Lain-lain tu serupa. La taqata'u ni jangan pulau memulau. Body boycott. Body toxic kitchen. Ni kata gini, jadi tak baik. Kalau jumpa pula lari ikut jalan lain. Ikut jalan lain tak selisih. Siapa lagu tu tak boleh sama Islam ni. Salah. Tak boleh buat lagu tu. Kalau dia tak kena, dia kadang-kadang royak lah. Bukan dengan cara lagu ni, dengan cara pulau ni tak boleh. Rasulullah dulu dia pulau, dia lain. Dia dapat wahyu. Dia dapat wahyu. Kita tak tahu wahyu, tak tahu mana. Tak tahu lagi. Kadang-kadang kita yakin puasa betul hak kita, rupanya 10 tahun kemudian tak betul. Boleh tak? Boleh jadi hak kita kata dia tak betul tu dia betul. Benda setara tu ya kita nak jadi bala pula memula tu tak pada. Kalau setara tu, kalau jelas lain. Kalau jelas lain. Kalau jelas hak ni agama, hak ni tidak agama, lain. Tapi kalau setara tadi, bala kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat kita ni. Bala mula pasal apa? Tak selantik hak ni jadi calon. Satu kawasan. Hak ni nak ni calon. Jadi bala. Kira padahal kemudian tahu, kalau dia tahu buat mati dah lah. Kalau dia tahu hak dia nak jadikan calon ni rupanya rosak teruk, dia pun tak sih. Tapi dulu balah ke hak tu, nak tu gomo nak tu, tak pada tu. Tu benda lagi tu lah tak pada. Kalau setara tu tak pada. Lepas tu siapa tak sekecek balah jadi pecah dua pula misalnya. Tak kena tu kalau tu. Bab haram menzalimi orang Islam. Haram menzalimi orang Islam. Wak nyaya ke orang Islam, tak kira lah dalam apa bentuk sekalipun. Buat nyaya ni orang kafir pun tak boleh, kecuali kalau kafir harbi lah. Kalau kafir lain ni tak boleh. Apatah lagi kalau orang Islam. Kalau orang Islam nak makan riba dengan orang kafir pun tak boleh. Jadi nyaya ke dia? Apa lagi kalau makan riba sama Islam, dalam dunia Islam, dalam negeri Islam. Orang yang buta tu dengan cara riba tu terpaksa ambil dengan cara gitu, sampai kita lah. Jadi nyaya lah tu. Sedangkan dalam Quran kata la tazlimun wa la tuzlamun. Jangan buat nyaya kat orang, jangan pula kita sendiri tu jadi tidak anyaya. Buat nyaya kat orang pun tak sih, kita kena nyaya pun tak sih juga. Itu kedudukan orang Islam. Jadi buat nyaya kepada orang Islam dalam apa bentuk sekalipun tak boleh. Ikut faham lah, kau semua tahu benda ni. Tahu benda ni. Masing-masing orang yang berhadapan duduk di tempat masing-masing dia tahu. Misalnya biasiswa kau, gapo kau, kita kata dia tahu hak ni lebih, hak ni kurang, tapi oleh kerana hak ni orang dia dah. Tu zalim lah tu. Zalim lah tu. Dia pun jadi hak tu tersingkir. Kena kira dia lebih layak. Tapi hak ni mari melalui kebor tertentu dah. Misalnya ni zalim lah tu. Tidak nak tilah mana. Tidak nak tilah mana. Gitu. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu dengki-mendengki, jangan kamu menipu sesama kamu, jangan kamu benci-membenci, jangan bermusuhan, jangan seseorang daripada kamu menjual sesuatu setelah dijualnya kepada orang lain, ataupun setelah dia berjanji nak jual kepada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, bahkan jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Orang Islam itu adalah saudara kepada sesama Islam. Dia tidak akan menzalimi atau tidak boleh menzaliminya, dan tidak boleh membiarkannya dizalimi. Itu maksud la yakhzuluhu. Wak nyaya pun tak boleh. Lepas tu kalau tengok nampak orang lain wak nyaya ke dia, tak boleh elok. Tak boleh elok. Kawan tu
Sedap gocoh muka kawan tu, tak pandang gocoh. Kita nak tengok dia memang nyayang, kita tahu. Kena pegang tangan tu. Jangan biarkan dia teraniaya, saudara kita teraniaya. Gitu. Dalam bentuk contoh hak biasa, hak lain-lain gitu juga. Kita tengok, kalau orang ni teraniaya dengan sebab apa? Cara yang tak betul, sistem yang tidak betul. Kena ubah sistem tu. Jangan biarkan masyarakat ni teraniaya. Kena ubah cara mana? Ikutlah peraturan yang ada, yang diterima umum, lagu mana kita boleh buat. Kita boleh buat dengan cara ambil kesempatan daripada demokrasi ini. Dalam parlimen kita baiki, kita tegur, kita tentang hak tak betul tu, misalnya sistem yang tak betul, support. Itu pun secara tidak langsung tidak membiarkan saudara kita dizalimi. Gitu. Dalam bentuk yang lebih lagi pun, kita kata kalau demonstrasi, misalnya demonstrasi itu kira-kiranya untuk sebab apa? Nampak kalau kita tidak ikut, jadi membiarkan saudara tu teraniaya. Katakanlah gitu keadaannya kalau sungguh lagu tu. Sebab apa nyayang ni keadaan masyarakat ni dalam keadaan teraniaya. Kalau kita tidak buat gitu, itu salah satu saluran yang diterima. Yang diterima oleh semua. Kalau kita buat gitu, akan terbela orang yang teraniaya itu. Teraniaya itu siapa? Semua masyarakat ni lah. Tak ada orang tertentu. Kalau lagu tu, itulah cara dia. Itu termasuk juga dalam hak ni. Tidak kata seorang individu saja, dah luaslah. Jangan biarkannya, dia tidak akan membiarkannya teraniaya. Itu sifat orang Islam. Tidak akan biarkan saudara dia teraniaya. Dia senang dah, kalau nak kira dia tak apa dah. Tapi dia gomong dia apa? Orang lain ramai lagi nyai. Kalau dia tidak fikir lagu tu, tak sepenuh iman, ikutlah lagu mana, cara mana tu. Cara mana tu? Cara yang sebaik-baiknya, yang diterima oleh mana-mana, iaitu caranya diakui, diterima di sesuatu tempat. Kita boleh pilih lah cara tu. Cumanya kadang-kadang siapa tumpah darah, siapa mati sama-sama Islam tu, kena ingat juga dalam hadis ni juga ayatnya, darah orang Islam tu haram kepada sama-sama Islam, kehormatan dia tu haram kepada sama-sama Islam, harta benda dia tu haram. Tu benda pula kena beringat, kena jaga. Kalau tak jaga tu, tak boleh lah. Dalam keadaan terkawal molek tak apa. Kalau dalam keadaan tidak terkawal, siapa orang Islam mati, tumpah darah, tak boleh. Tak boleh. Tu haram pula. Memang ada di satu pihak ni dalam hadis yang sama, tidak akan membiarkan saudara sesama Islam dizalimi. Kerana nak suruh tidak dizalimi, dapat keadilan, yang gomo tu gitu gini tu kita kata. Tapi bila-bila tu buat kesalahan lain pula. Tu tak kena lah. Sebab tu kalau ikut hak betul pun, kalau kita perhati hak semasa di learn ini, memang tidak akan berlaku gitu kalau buat mol. Tapi manusia ni payah nak kawal perasaan. Itu keadaan manusia. Dia akan terlajak. Dia akan terlajak tu tak bolehnya. Kadang-kadang ada pihak lain pula dia buat macam-macam lah, payah nak kawal. Jadi kena beringat benar. Ni besar ni. Kalau siapa mati, orang Islam tak kira lah pihak mana-mana, orang Islam. Terutama kita kata macam pegawai keselamatan ke apa, tak ada kepentingan ke apa dia tu untuk jaga keselamatan, jadi dia makan gaji ya. Dia tu sebenarnya lagu mana sepuluh kita pun tak tahu. Cumanya dia duduk situ, supaya balik mana-mana tak ada siapa dia tahu, tapi dia Islam. Tu besar tu. Dengan sebab itu sahabat-sahabat dulu ramah tak sih kalau benda-benda gini, tak sih. Sebab apa? Takut mati sama Islam. Tumpah darah pun tak ada dah. Jadi dia kata darah orang Islam itu haram, bukan mati-mati.
Hak tu kemuncak dia darah. Kalau siapa berdarah, haram dah. Kita telah melakukan dosa dah tu. Lepas tu harta benda. Harta benda siapa? Ia jadi rosak, ia jadi gapo. Ia jadi menego habis. Merosok gapo tak boleh. Kena tutup kedai. Tidak harta benda. Secara tidak langsung tu jadi kena. Jadi kena beringat benda ni. Kena beringat. Sebab benda tu molek pun ada, tak molek pun ada kan. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Taqwa, jangan menghinanya. Jangan menghina. Menghina kerana sesuatu yang bukan dalam pilihannya, dalam ikhtiarnya. Misalnya dia sesak, siapa dia nak sesak? Dia huduh, siapa dia nak huduh? Tak ada. Dia daripada keturunan orang biasa, bukan orang mulia-mulia, orang lebih-lebih. Tak boleh kita menghina dia, sebut benda-benda yang menyebabkan jadi serah hati. Tak boleh. Haram. Haram itu bukan main-main, dosa besar. Bukan itu sikit-sikit dak lah, dosa besar. Tapi kalau menghina dia kerana dia melanggar perintah Allah, kerana dia ni melakukan maksiat, itu lain. Tak apa hak lagu tu. Sebagai peringatan kepada orang, kalau tidak, kalau buat senyap, mana orang nak tahu. Jadi masyarakat pandang hina dia. Sebab tu. Sebab apa? Sebab dia suka buat maksiat. Dia melanggar perintah Allah. Jadi orang lain-lain pun beringatnya. Orang tak suka kalau lagu tu. Lagu tu tak apa. Tapi kalau benda hak di luar daripada ikhtiar dia, di luar daripada ikhtiar dia ni, sebab tak adil lah. Dia huduh, kita hina dia, tak boleh. Ikutlah lah mana-mana pun. Dia mungkin lebih baik daripada kita. Dari sudut tu, kalau kita terima hak zahir tu, dia kurang pun. Dari sudut lain, mungkin dia lebih daripada kita. Jadi kelebihan manusia ni, hak tu yang Nabi kata, at-taqwa hahuna, duduk sini. Hak tu yang menentukan lebih kurang manusia tu. Bukan pada zahir. Tak. Dia isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang itu dikira jahat apabila dia menghina saudara seagamanya, saudaranya sesama Islam. Cukuplah. Tu tanda jahat lah, ikut dia lah. Dia tidak curi ke, dia tidak ambil harta orang, dia tidak nipu ke. Tapi kalau dia menghina sama-sama Islam, cukup. Itu jahat dah tu sebenarnya. Boleh kalau kita nak kata jahat, orang jahat, itulah orang yang menghina orang Islam, sama-sama Islam. Setiap orang Islam adalah haram darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya kepada orang Islam yang lain. Jadi orang Islam yang lain, sama-sama Islam, kena jaga darah dia terutamanya, nombor 1 sekali. Kalau siapa mati kat, berat. Mati ni hukum qisas. Hukum qisas berat tu. Harta benda dia, kita takut kita ni dalam banyak perkara buat benda molek, belai-belai tu ada benda tak molek, jadi tu tak ada. Penat saja. Perlu-perlu nak, kalau nak buat benda molek, biar tentu dapat keuntungan. Jadi ini pesanan Nabi SAW. Jadi kita jangan terlajak-terlajak lah kalau sama-sama Islam. Tak boleh. Kok mana-mana pun tak boleh. Kena jaga, kena beringat. Lepas tu ada tambahan dalam riwayat seterusnya, iaitu dia kata Allah tidak melihat kepada tubuh kamu, tidak juga kepada rupa kamu. Dia tak tengok situ. Tuhan tak tengok situ, tubuh sasa kau, gagah kau, hebat kau. Hanya dari pandangan setengah-setengah orang saja tengok tu. Adalah kiranya, adalah kiranya. Tapi kalau dari segi Tuhan tak tengok tu, rupa pun tak tengok. Sebab tu dia buat manusia ni tidak serupa. Ada hak kurang. Kalau kita kata uduh benar, apa dia buat? Bukan makna zalim dah. Sebab lebih manusia bukan duduk situ.
Dia bodoh setara mana pun kalau dia buat amalan molek lebih pada orang lain. Lebih pada orang lain. Sebab kita kata, kalau bodoh pun setara mana pun, sesok setara mana pun, tapi kalau mengaji dia pandai, dia tetap nombor satu. Tetap nombor satu. Gitulah. Hanya dari satu sudut saja, atau pada pandangan orang-orang tertentu saja kurang. Nak oyak penilaian Tuhan sebenarnya tidak duduk situ. Tetapi Tuhan tengok kepada hati-hati kamu. Sambil dia isyarat ke dadanya, Tuhan tengok ke hati. Bukan tengok ke rupa. Dia tak tengok situ. Jadi tengok ke setengah-setengah orang, Tuhan tengok ke hati. Tak apalah kita buat apa-apa pun, dah hati kita ikhlas. Dia kata dah, kita tolong pergi tempat pelacuran tu, boleh rezeki ke dia, boleh juga pitih ke dia. Jadi maksud kita ikhlas. Dia nak payah mokpok dia orang apa, dia orang susah, tapi dengan cara lagu tak boleh. Tak boleh lagu tu. Tengok adik hot so lagi. Dia tengok tu saja. Tengok hot so lagi. Jadi tengok kepada hati kamu berserta dengan amalan kamu. Amalan kamu tu tengok. Kalau tidak, apa yang Nabi tahu kau amalan gomo gitu mau tu, nak kira hati saja. Jadi ada juga orang Islam lah juga, dia tak faham lah, tak mengaji. Dia kata gitulah. Jadi ikut kita nak gana-gana pun tak apa. Nama kata Tuhan tengok hati kita. Hati kita, kita tak akan nak orang tak kata orang, cuma kita buat maksiat. Tak boleh. Dia kait waktu. Dia kait tu. Cuba tengok riwayat lagi. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kamu. Rupa Tuhan tak tengok. Memang waktu tak kira. Dan harta benda kamu, harta pun tak kira. Sebab di sisi dia tak ada nilai tu. Hak sebenar tu pada kita pun kalau perhati, ada tu tipu daya saja. Kalau tak ada mati pun, kalau aksiden kau gapo, punahlah rupa. Punahlah, tak ada gapo. Punahlah. Kena sakit gapo-gapo, kau cacar, kau gapo, kau hak licin muka tu tak ada. Punah selalu. Tak ada masuk dalam kubur. Wah, kalau tengok dalam kubur tu korek ulat gapo tu. Ulat kat luar tu dalam tubuh kita dia sendiri ulat tu mana. Setelah tu hak rupa ni, hak tubuh ni tak ada gapo. Sebab tu dia tak sebut. Tuhan tak tengok hak tu. Tapi dia tengok kepada hati-hati kamu dan amalan kamu. Ada sebut amalan. Jadi tengok kepada amalan. Kalau amalan baik, tak kira orang tu kurang setara mana, dia tetap lebih. Kurang dalam apa sekalipun, dia tetap lebih. Tidak kata orang kalau cacat, amalan dia pun jadi cacat juga, kurang juga, boleh separuh. Ada serupa ya. Bahkan boleh jadi lebih daripada orang lain. Tengok hati kamu. Yang ni dia tengok keikhlasan hati kita. Situ mungkin beza-beza pula dari segi darjat keikhlasan itu. Dia tengok situ. Ataupun kalau kita nak buat tu hati kita maksud tu gapo. Sebab itulah berbeza. Berbeza. Nabi Sulaiman niat dianya semalam ni dia nak pergi kat bini-bini dia, nak dapat anak, nak berjihad. Itu maksud dia, hati dia. Walaupun zahirnya nampak dunia, nampak dunia, tapi niat dia tu molek. Niat. Tuhan tengok tu. Tidak tengok zahir tu, seronok-seronok. Tidak tengok tu. Kemudian kita pergi bab an-nahyi 'anil syahna. Sekat itulah. Wallahu a'lam.